Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen Wan Alwi dan Talung Wizard dan juga netizen Nadi Duit. InsyaAllah kita sambung sembang-sembang kita, ceritalah kita berkaitan juga dengan BMC bahagian keempat. Sebelum ni kita dah cerita dah tentang komponen-komponen ataupun blok yang ada dalam BMC. Kita ada 9 blok. So hari ini kita sambung kembali supaya kita boleh melihat BMC ni dari berbagai-bagai sudut yang berbeza-beza. Mungkin kita lupakan apakah blok-blok yang telah ada dalam BMC. Okey, yang pertamanya adalah kita melihat kepada blok customer segment, segmen pelanggan kita kan, dan tengok dia punya geografi dia, demografi dia, psikografi customer kan. Lepas tu kita juga tengok kepada value proposition. Apakah nilai-nilai proposition yang ada pada produk dan juga servis kita, yang mana dengan itu kita akan tahulah kedudukan nilai-nilai apa yang kita boleh offer pada pelanggan-pelanggan kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita tengok pada channel kan, kita nak menghubungkan nilai produk kita pada customer tu nak guna channel apa, online ke, offline ke kan, dan banyak isu tentang channel yang kita dah bincangkan. Kita juga berbincang tentang customer relationship berkaitan dengan pelanggan kita, mana kita tahu pelanggan kita bagaimana nak membina hubungan dengan pelanggan. Yang seterusnya kita membina tentang revenue kan, revenue stream ni apakah revenue yang perlu kita buat kan. Bentuk-bentuk revenue ni kita boleh bincang lagi nanti ada kalau kita bincang dalam konsep pensyarikatan juga pemasaran. Nanti kita akan tengok revenue kita ada berapa jenis pendapatan yang kita nak bawa masuk ke syarikat supaya kita boleh tahu syarikat kita dalam kedudukan yang okey lah dia. Okey, yang enam, yang kelima, yang keenam ni kita juga akan berbincang. Kita dah bincang tentang key resources, apakah sumber-sumber utama yang ada dalam bisnes kita yang perlu kita ada, yang perlu kita kuasai dan yang perlu kita ambil perhatian. Yang seterusnya kita tengok pula key activity utama dalam syarikat kan, untuk memajukan syarikat, membawa duit masuk dalam syarikat, mengusaha pemasaran. Dan juga kita berbincang tentang key partnership, partner-partner kita lah yang utama kan. Ada partner dalaman, ada partner luaran. Dan yang kesembilannya kita bincang tentang cost structure. Cost structure ni pun satu isu yang perlu kita lihat secara lebih mendalam lah. Okey, itu berkaitan dengan bloknya kan, dan kita dah kupas dengan lebih detail setiap apa yang berlaku pada 9 blok itu ataupun komponen dalam BMC, Business Model Canvas, Canva, model bis perniagaan. So hari ini kita sambung balik, kita berkaitan dengan apabila kita nak buat business model canvas ini, kita kena tengok juga tentang konsep peletakan idea kan. Macam mana idea ni memang kita perlu kata apa, perlu kita lakarkan, perlu kita keluarkan idea, kerana idea yang biasa kita letak ini adalah sesuatu yang boleh dipraktiskan kan, idea yang ada purpose, ada tujuan. Idea ini datangnya daripada passion kehendak kita, dan kita nak memajukan produk kita, servis kita, atau kita nak perkenalkan produk servis kita nak bagi nilai pada customer kita kan. Itu konsep idea. So apabila kita nak melihat tentang konsep idea dalam BMC ni, kita kena tanya diri kita jugalah, adakah idea yang kita ni idea yang fit pada personal kita ataupun tidak kan. Bagaimana dengan diri kita untuk membawa idea perniagaan, produk atau servis kita ni pada customer. Adakah kita seorang yang ikut keadaan semasa, ataupun kita ni seorang yang memang boleh faham dah apa produk yang idea kita nak buat, kita dah nampak jalan dia, kita dah mula nampak proses dia, walaupun belum laksanakan lagi tu, kita dah nampak dia akhirnya apa yang akan berlaku, apakah result yang customer dapat sebagainya. So ini adalah berkaitan dengan idea. Adakah idea ni nanti kita mampu membawanya dan kita menjadikan diri kita ni orang yang bertahan untuk memastikan idea tersebut dapat dilaksanakan sebaik yang mungkin. Itu konsep idea. Adakah idea yang kita nak bawa ini merupakan idea yang boleh kita modify dia, dan kita pastikan bahawa kita sentiasa membuat satu perubahan demi perubahan, tapi konsep asal idea tu tak berubah untuk sampai pada customer supaya kita nak berlakunya sesuai dengan market. Itu ya berkaitan dengan diri sendirilah. Maknanya dalam mengusaha bisnes ni, yang paling penting ialah kita menguruskan diri kita berkaitan dengan bisnes tersebut, sama ada kita boleh duduk lama dengan bisnes itu ataupun kita terikut-ikut dengan situasi keadaan semasa. Tengok juga ada bisnes sementara, ada bisnes kekal kan. Itu konsep bisnes. Dan juga kita nak tengok juga apabila kita nak letakkan idea produk servis kita pada pelanggan kita ni, ada tak ada demand kat situ, ada permintaan tak,
Ataupun kalau kita rasa ada lah, okey, permintaan kita ni kita sokong dengan apa? Dengan fakta, dengan numbers, dengan figure, dengan analisis, ataupun kita main agak-agak, ataupun kita seronok melihat sesuatu yang telah pun berlaku di hadapan mata kita dan kita tak tengok lokaliti dia macam mana. Kadang-kadang sesuatu idea, produk, servis itu mungkin maju laku di lokaliti yang berbeza, tapi tak sini tempat kita kan. Mungkin dia laku di kampung tapi tak mesti laku di bandar. Mungkin dia laku di bandar tak mesti laku di kampung kan. Mungkin dia laku di negeri A tapi tidak laku negeri B. So kita kena tengok juga adakah demand dia bagaimana. Dan juga kita tengok juga tentang market pasaran kita lah. Bagaimana competition dia? Adakah dia terlalu banyak competition ataupun dia competition yang biasa-biasa ataupun dia tak ada competition? Apabila satu produk itu dia ada competition, maknanya masyarakat market ataupun pelanggan-pelanggan kita telah kenal dah jenis produk itu kan. Tapi kalau tak ada competition ni kena check juga kan. Kadang mungkin produk baru, produk yang terlalu unik. Adakah masyarakat ataupun pasaran telah menerimanya atau tidak? Kalau tak menerimanya, maknanya kita memerlukan banyak usaha kita untuk memberi kesedaran pada masyarakat tentang kepentingan produk tersebut. Itu akan libatkan banyak kos juga yang kita kena tengok lah. Dan juga kita tengok kan, produk kita ni complement tak? Dia produk yang menyempurnakan situasi produk-produk lain tak? Ataupun dia menyempurnakan masalah ataupun solusi pada masalah yang dicari oleh pelanggan-pelanggan. Kadang-kadang pelanggan mencari satu produk tapi ada masalah-masalah yang mereka tak jumpa solusinya, kita top up. Kita jadi sebagai alternatif untuk bersama dengan produk-produk yang dah ada. Ataupun kita tengok juga adakah kita ni terlalu kompetitif tak produk kita? Boleh bersaing ataupun tidak? Ini berkaitan dengan market lah, kita tengok market. Di samping juga kita tengok dari sudut profitability. Maknanya adakah produk kita ni menjana satu profit yang boleh menyebabkan kita survive dalam market. Adapun dia hanyalah sesuatu yang angan-angan profit saja. Tu tengok juga sebab apa, apabila seorang itu berniaga, nak tak nak dia mesti nak profit. Profit ni bukan bukan untuk jadi kaya raya jangan cepat tak. Profit ni maksudnya kita nak menjana satu duit lebihan yang masuk dalam syarikat supaya duit itu boleh kita gunakan balik untuk mengembangkan syarikat kita, mengembangkan bisnes kita, mengembangkan produk juga servis yang kita nak buat kan. Kadang-kadang ramai juga yang masuk kan, tapi masuk sekadar untuk menyerikan market kan, bukan nak buat profit lah. Itu bahaya, terutama dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak lah. Kita banyak tengok kan, banyak taska tadika muncul begitu banyak kan, pusat tuition yang muncul, pusat transit yang muncul kan. Tapi dalam education ni kebanyakannya setengah tu umpama lilin kan, membakar diri, mesinari orang lain kan, menerangi orang lain. Kadang dia buat bisnes dia pun tak tahu profit tak profit. Itu banyak berlaku dalam bisnes pendidikan awal kanak, taska tadika dan transit. Sebab tu dalam program dengan usahawan daripada Pahang, usahawan taska tadika, usahawan baru, saya melontarkan idea ini supaya mereka faham bahawa dalam bisnes pendidikan awal kanak-kanak ni letaklah profit. Profit tu bukan RM1 tapi profit untuk hidup berpanjangan dalam bisnes tersebut. Apabila nak melihat pada profit, kita tengok pada harga di pasaran. Adakah harga di pasaran itu harga yang orang kata boleh kita masuk ataupun kita kena bina harga baru. Ada harga kita lebih rendah atau lebih tinggi. Tengok pada industri. Kadang industri ni pun perlu dididik juga supaya tidak menjadi industri yang terlalu welfare, memberi manfaat pada masyarakat tanpa mengambil kira dari sudut survival, keuntungan yang nak digunakan. Untung ni bukan maksudnya peniaga-peniaga tu teruk nak berzalim, mementingkan diri sendiri, kapitalis bukan. Dia untung ni untuk dia survive. Dia membuat ada cash, duit cash. Dalamnya kalau apa berlaku macam MCO sekarang kan, kalau kita tak ada duit cash, kita penat sebenarnya. Penat untuk melayan dan penat untuk menghadapi MCO yang kita tak tahu bila penghujung dia, bila PKP ni akan berakhir kan. Tapi kalau duit cash tu kita boleh survive. Sebab itulah kadang keuntungan ni digunakan untuk cash reserve, digunakan untuk kembangkan syarikat, digunakan untuk kembangkan bisnes. Itu kita faham konsep untung. Bukan untuk jadi kapitalis, bukan. Kita faham betul-betul konsep itu. Dan juga kita tengok juga kos produk dan servis tu. Adakah kos produk servis kita ni boleh kita kurangkan dan juga tapi memberikan impak yang tidak berubah pada masyarakat, pada pelanggan-pelanggan kita lah. Dan juga kita nak tengok adakah produk kita ini produk yang mengikut trend kan. Trend butik, semua orang buka butik. Lepas tu yang kekal adalah mereka yang ada passion, mereka ada matlamat yang jelas, mereka faham mereka masuk dunia butik macam mana kan. Yang mana dia uji tiba-tiba tu ramai yang hilang satu sebab dia uji dalam market. Sebab apa? Trendy ni kadang produk ada yang produk trendy, ada servis trendy. Tu kena tengok kita buat ni servis mana, servis yang kekal,
berpanjangan ataupun trendy mengikut situasi semasa kan. Bukan masalah trendy, tak ada masalah. Tapi trendy ni bukannya suatu benda yang orang kata menjadi produk yang utamanya untuk kekal selamanya. Dia ada masa-masa dia. Dia ada waktu dia naik, waktu dia turun. Begitu juga dengan produk servis ni, customer akan repeatability tak, customer nak berulang tak menggunakan produk kita, ataupun sekali beli je dah tak payah guna dah. Sekali guna je tu okey, ambil je produk kita, sihat selama-lamanya kan. Produk untuk semua penyakit macam tu kan. Ataupun sekali pakai baju tu tak buruk-buruk dah, memang pakai 50 tahun pun baju tu cantik macam baju biasa, tak berubah-ubah. Kena tengok juga keadaan macam mana kan. Situasi begitu juga kena tengok. Adakah customer perlu beli banyak kali, perlu beli sekali kan. So the profitable ni mestilah kita nak customer beli banyak kali. Jangan cari produk-produk yang sekali beli dan tunggulah sampai 5 tahun 10 tahun barulah customer beli balik. Itu penat nak cari customer begitu kan. Juga kita juga melihat tentang market reaction ni. Kita tengok juga pada reaksi market pada apa yang kita tawarkan kan. Maksudnya adakah produk kita ni akan sentiasa naik sepanjang masa harga dia disebabkan oleh naik bahan-bahan ni kan. Dan bagaimana reaksi masyarakat market kita apabila produk kita naik dan juga produk kita turun. Itu antara yang 6 perkara jugalah tu yang kita bincangkan tu kan. Personal fit, demand dia macam mana. Yang ketiga market dia. Yang keempat profit dia macam mana. Yang kelima pembelian berulang tak produk servis kita ni. Yang keenam market reaction. Market reaction ni banyak benda yang boleh dibincangkan seperti pada harga yang kita naik turun, pada situasi-situasi semasa kan, apabila berlakunya pandemik, adakah market ini react tak pada produk kita masih lagi laku ataupun mula dilihat sebagai produk yang mahal. Itu 6 perkara yang kita bincang. Kita sambung lagi pada akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dia memberikan kekuatan pada kita untuk kita memahami bahawa dalam BMC ini satu benda yang banyak perkara yang kita kena lihat, yang dia memberikan berbagai idea kita kan, supaya kita sebelum kita pergi pada rancangan perniagaan yang lebih tersusun lagi selepas itu kan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita sebagai usahawan berdoa-doalah mudah-mudahan pandemik di Malaysia ini diturunkan, semakin turun dan rendahkan oleh Allah SWT, dan sebenarnya dibuka semua sektor-sektor ekonomi untuk kita terus bernafas dalam perniagaan kita. InsyaAllah pakai usahawan berdoalah kita sentiasa mencari dan terus mencari, mahu menggapai impian masing-masing dan juga menerobos citra diri, mencari hakikat diri sendiri dalam dunia perniagaan. Jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.